من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا yang saya hormati dan dikasihi dan Imam Fungsi Surau Sidang Masjid. Syukur kehadirat Allah SWT kerana kita dikurniakan berbagai nikmat, dan di antara nikmat yang paling berharga ialah nikmat iman dan Islam, dan kita dipermudahkan oleh Allah untuk mendirikan khususnya solat bagi kita dan lain-lain ibadah. Jadi seperti yang kita pelajari pada malam tadi melalui kuliah yang mulia Ustaz Samir. Jadi apa sahaja perkara baik yang kita lakukan dan perkara buruk yang kita tinggalkan, niat kita semata-mata kerana Allah SWT, dan semuanya itu dapat kita lakukan juga dengan izin Allah SWT. InsyaAllah kalau kita dapat jaga dua perkara tadi, selamat kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita buat apa pun kebaikan, tinggal apa pun kejahatan, kita niat kerana yang lain selain daripada Allah SWT, semuanya tak ada nilai di sisi Allah SWT. Dan kalau kita berkeyakinan kita dapat buat segala kebaikan dan tinggalkan segala kejahatan itu kerana kekuatan diri kita, pun tak ada nilai di sisi Allah SWT. Walaupun kita merancang, walaupun kita berusaha, tapi apa yang kita rancang, apa yang kita usaha itu pun dengan izin Allah SWT. Tanpa izin Allah SWT mungkin kita nak merancang pun tak boleh, lebih lagi nak berusaha. Jadi InsyaAllah kalau kita faham agama kita ni, semuanya jadi mudah, Jika kita tak faham, banyak perkara mudah jadi sulit, benda yang sulit sikit jadi besar sangat. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya sambung sikit dari perkongsian dari perspektif psikologi. Tapi seperti yang saya sebutkan pada kuliah Maghrib 2 hari atau 3 hari yang lalu, walaupun saya kata dari perspektif psikologi, tapi kita tak boleh lari daripada agama kita. Bahkan saya punya kecenderungan adalah untuk bercakap psikologi dari perspektif Islam. Kalau dalam bahasa akademiknya dia panggil transpersonal psychology and integration of modern and spiritual psychology. Cuma kalau kita sebut spiritual ni, orang barat spiritual ni dia rujuk kepada agama dia, kita sudah tentu rujuk kepada agama kita. Okay. Tiga malam yang lalu, kalau siapa yang hadir, saya bercakap tentang apa yang mempengaruhi sebenarnya cara kita melihat dan menilai sesuatu. Mengikut seorang pakar psikologi di Malaysia, Dr. Noaini Ahmad di UIE, di Beliau Darussalam, dia kata ada 4 faktor, iaitu latar belakang, pengalaman, kepercayaan seseorang, dan juga nilai yang menjadi pegangan hidup dia. Jadi ini saya ulang sikit, nanti saya nak masuk tajuk yang baru. Jadi latar belakang ada 4 perkara. Paling tidak latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial kita. Jadi ada latar belakang tu yang kita dah tak boleh buat apa lah. Latar belakang keluarga kita pun tak boleh buat apa kan. Kita lalui bersama kehidupan bersama keluarga kita, dan adalah hasil dia ke atas pembentukan diri kita.
Latar belakang pendidikan pun ada yang kita dah tempuh, kita tak boleh buat apa dah. Zaman sekolah rendah kita, zaman sekolah menengah kita, zaman college kita, universiti tak boleh buat apa. Cuma yang ni dia punya untungnya kita masih boleh baiki. Kalau proses pendidikan yang kita dah lalui itu tak berapa kena, jadi sekarang kita jaga proses pendidikan yang seterusnya, kita jagalah supaya tidak tersalah lagi. Kemudian latar belakang ekonomi. Dulu Allah takdirkan kita hidup dalam keluarga yang susah, tak apa, semua tu hari kemarin. Itu yang menjadikan kita hari ini. Mungkin kita tabah, kental kerana kita melalui kehidupan yang serba kepayahan. Kalau ditakdirkan kita lahir dalam kalangan orang yang berada, wallahu alam, mungkin kita tak tahu, kita pagi ni tak ada dah surau ni. Sebab belum tentu semua orang bila diberi kekayaan, nikmat kesenangan tu dia boleh selamat. Ada juga orang bila jadi miskin dia selamat. Bila dia jadi kaya dia tersasar sikit. Jadi apa yang kita dalam diri itu, kita hidup sebagai anak kepada seorang yang miskin, kita kena fikir dengan positif. Apa kebaikan dia? Apa kebaikan dia? Aku dilahirkan dalam keluarga yang miskin dulu. Tentu ada kebaikan dia. Sebab Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah sentiasa berlaku adil kepada kita. Allah nak selamatkan kita. Itu sebab kita kena cari hikmah dia. Tapi kadang kita tak fikir sangat. Kita cuma menyesal betul lah duduk kat kampung saya berada dulu. Tapi kalau kita lahir kat England, tak tahu kita jadi apa. Jadi Allah takdir ni kita lahir kat pasir lembu. Ada hikmah dia tu. Main pasir dengan kaki ayam dan sebagainya, ada hikmah. Dan kemudian latar belakang yang keempat ialah latar belakang sosial kan. Kita berada di sini, itu semua ada hikmah. Mengapa Allah tak takdirkan kita duduk di Shah Alam seterusnya? Tiba dah seronok duduk merantau sampai 43 tahun merantau, balik ke Tanjung Bidara, duduk pula kat Taman Bidara Palma. Ada kemarin, ada kemarin. Baik. Dan apa yang kita dah lalui dulu tu memang pengaruhi kita lah. Macam apa dia kan, dari Terengganu duduk sini dah pencet tapi tak balik-balik dengan betul. Bukan saya suruh balik. Jangan berbalik pula. Mesti dia tak bagi kita juga dah. Buat contoh dia. Kemudian apa tadi? Yang kedua, pengalaman yang kita dah lalui itu semua ada hikmah dia yang membentuk diri kita hari ini lah. Kalau dari sudut psikologi kata semua tu ada pengaruh. Mengapa kita dulu bersekolah di sekolah Inggeris, mengapa kemudian kita pergi sini pergi sana. Pengalaman tengok macam Musa jadi tentera, betul. Apa yang berlaku dalam tentera tu, cedera dan sebagainya, tu cedera kan, operation yang major apa semua, itu semua pengalaman itu membentuk diri kita sekarang. Cuma kita kena fikir sikit cari kebaikan ni. Dan yang penting pengalaman-pengalaman yang akan datang ni, cari pengalaman yang baik-baik lah. Yang baik-baik cari apa. Tapi kalau maknanya macam mana dia terbuat sesuatu yang tak elok, dia akan jadi pengalaman juga lah. Tapi cepat-cepat stop lah. Tapi perancangan kita lepas ni cari pengalaman yang baik-baik je. Apa pengalaman yang baik-baik? Misalnya pengalaman dalam majlis ilmu. Lagi apa pengalaman yang baik-baik? Tengok orang perlukan bantuan, kita bantu kan. Jangan buatlah perkara-perkara yang memberi pengalaman yang tak baik. Sebab kita dah sangat berakal lah. Jangan sampai Allah tarik akal kita ni. Akal kita ni boleh ditarik sekelip mata je. Daripada tahu kepada tak tahu, daripada pandai kepada tak pandai. Itu sebab tak ada ruang. Kalau kita faham, Allah boleh ambil sekelip mata saja. Macam mana Allah nak ambil? Tak payah susah payah. Tak payah susah payah. Kita nak belajar tu susah payah siapa? Baca-baca. Tapi Allah nak bagi kita ilmu, tak ada susah pun. Allah nak ambil pun tak ada susah pun. Allah kata kun fayakun. Itu sebab kalau kita faham, tak ada ruang nak sombong lah. Sebab Allah boleh ambil sekelip mata tadi. Allah boleh ambil sekelip mata. Jadi sementara Allah tak ambil lagi ni, dan kita harap Allah jangan ambil lah nikmat akal ni. Kalau Allah ambil nikmat akal ni, Allah Akbar. Allah Akbar. Dia sangat berharga. Itu sebab berakal ni menjadi salah satu syarat
wajib seorang itu sama ada mukallaf atau tidak. Macam Ustaz dia kan, kalau tak berakal tak tertanggung ke atas dia apa-apa hukum. Hukum wajib tak tertanggung, hukum sunat tak tertanggung, hukum haram dia nak makan apa pun tak ada hal kalau tak berakal. Tapi jangan ambil kalau tu macam Ustaz ramah kita di masa berakal. Itu salah fikir tu. Baik tuan, cari pengalaman yang baik Jadi kemudian yang ketiga, tahap kepercayaan kita. Jadi itu sebab kita kena belajar, cari ilmu yang benar, tepat, lagi sahih. Ilmu ni macam-macam ilmu, tapi kita minta ilmu yang tepat, benar dan sahih. Sebab kalau kita dapat ilmu yang salah, yang tak tepat, habis kita. Jadi kita cari ilmu ketuhanan yang tepat, benar dan sahih. Ilmu tentang Nabi yang tepat, benar dan sahih. Ilmu tentang apa? Tentang kehidupan yang tepat, benar dan sahih. Ada tiga serangkai itu tak boleh terpisah. Jangan cari ilmu yang benar tapi tak tepat. Pemahaman dia tak tepat. Kita belajar ilmu tentang ketuhanan, itu ilmu yang benar tapi tak tepat. Bila bercakap tentang Tuhan tu rupanya itu yang dikata Tuhan tu bukan Tuhan. Habis lah. Lepas tu ataupun dari sumber yang tak sahih kan, sumber yang daif dan sebagainya. Baik. So supaya kita punya kepercayaan makin meningkat Allah nak bagi kita iman tu senang saja bagi Allah, tapi Allah suruh kita berusaha untuk cari iman tu. Di antara usaha untuk tingkatkan iman ialah melalui jalan menuntut ilmu. Kemudian untuk meningkatkan iman juga, di antara usahanya sesudah berilmu, beramal dengan ilmu tu. Jangan tunggu ada setengah fahaman yang salah tu. Dia kata dia nak tunggu dia ikhlas baru dia nak beramal. Beramal dulu, kemudian Allah akan uji keikhlasan tu. Masa tu kita proses supaya kita ikhlas. Kan? Kita kata nampak sampah kejap lagi kat surau tu, kita nak kutip. Kat belakang kita ada Pak Din apa semua, akan terlintaslah bisikan, dua bisikan tu. Bisikan malaikat, bisikan syaitan. Bisikan malaikat kata pergilah. Bisikan syaitan kata, jangan. Syaitan ni sangat halus, dia punya tipu daya. Jangan, orang nampak kau buat tu, kita tak ikhlas. Masa tu pergi ambil. Lepas tu masa ambil itu kita terus mujahadah, datangkan apa ni, lillahi ta'ala tu. Bukan ikut cakap syaitan tadi. Dah payah, tak ikhlas. Macam ni, tabung. Kita lepas payah tu orang tu sabuk. Bisikan, dua bisikan datang. Satu bisikan yang baik kata masuk, tapi ada bisikan yang kita mungkin akan keliru kata tak ikhlas, nanti tak nampak. Masa dia kata tak ikhlas, masuk je. Masuk, lepas tu kita proses lillahi ta'ala gitu. Tidak, habis juga. Macam saya juga lah, bila orang kata macam boleh tak ikhlas kuda suruh kan. Dua bisikan tu datang lah. Dua bisikan tu datang. Buat juga yang kata tak payah tak payah. Tapi saya lawan lah. Jadi kena lawan sebenarnya. Baik. Jadi kalau tak lawan, iman tu tak akan meningkat ya. Iman tak akan meningkat. Baik. Kemudian yang keempat, nilai. Jaga nilai kita tuan-tuan. Jaga nilai kita. Maknanya nilai kita mesti bersandar kepada agama kita juga lah. Yang agama kita kata membazir tu, jangan membazir lah. Contoh pembaziran, misalnya biasa orang nampak bazir dalam bentuk benda ya, tapi bazir masa. Bazir masa tengok TV terlalu lama kan, apa nilai kita tak tahulah kan, dari segi masa. Sedangkan dah ada surah demi masa, Allah bersumpah demi masa. Masa tu makhluk Allah bersumpah demi masa. Bermakna penting. Bila Allah bersumpah dengan nama makhluk dia tu, bermakna makhluk dia tu pentinglah di sisi Allah. Bila Allah kata wal asr, demi masa, bermakna masa tu penting. Allah ingatkan kita dengan ayat wal asr. Satu peringatan yang sangat penting bagi kita. Masa tu penting. Allah dah ingatkan masa tu penting. Jadi letak nilai yang tinggi pada masa. Jangan membazir. Kalau nak sembang pun bukan sampai tak boleh sembang tapi jangan lalau sangat lah. Sembang sampai berjam-jam. Lepas tu topik yang berulang yang tak ada nilai apa-apa. Kisah juara badminton Malaysia kan, kita sembang pasal badminton. Malam tu kata Lee Chong Wei lawan,
kalah. Kita bincang pasal dia kalah tu berjam-jam. Buat apa kan? Ada itu sedetik pun cukup dah. Oh, dia kalah. Biasalah, ada kalah, ada menang. Dah, tak. Tak payah nak bincang dari segi teknikal tu biar coach dia bincang lah. Baik kan? Bazir benda ni memang dah banyak berlaku lah. Bazir masa yang kita tak perasan banyak masa. Kadang kita tengok TV terlalu lama kan. Tengok benda yang berulang-ulang. Siaran tu, channel tu kita bayar mahal tapi dia ulang siaran yang sama. Betul kan? Tak payah sebutlah sensitif kan. Dia saman kita buang duit dia, tak bayar saman duit kan. Tapi dia ulang benda yang sama, kita pun tengok. Kalau orang kita ni, orang Melayu kita ni, kita suka dengan cerita-cerita Melayu lama kan. Filem tu dah berapa kali dah tengok lah. Filem apa, ayah mentuaku, ibu mentuaku tu berapa kali. Jadi bazir masa banyak. Walau masa tu kita boleh baca Quran, betul? Kita boleh. Baik tuan. So, nilai yang kita bentuk tu dalam diri kita akan mempengaruhi cara kita berfikir dan nilai sesuatu. Baik tuan. Jadi hari ini saya nak cakap sikit dia. Kita bertipu boleh? Boleh? Boleh Kalian bagi amalan kat saya kalau saya tak bukti sebab orang cakap kat depan ni kadang dia apa? Dia nak tarik embrek tu apa? Tak tarik ya. Okey. Baik. Kita bercakap tentang stres. Boleh tak? Okey stres. Kalau kata mana kitab ni ada kan? Baik. Stres ni bahasa Inggeris tapi telah diguna pakai macam kita rasa bahasa kita juga. Tapi kalau dalam bahasa Melayu yang asal tekanan lah. Tekanan ni saya nak tanya, siapa yang tak ada stres? Bahasa rasa saya sekarang stres tak? Saya duduk kat sini, siapa? Betul, stres. Stres. Tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan stres juga. Cuma kita nak tahu stres ni dia ada dua jenis. Yang jenis kedua tu kita nak elak. Yang jenis pertama tu semua orang alami. Bahkan orang yang alim pun, tuan-tuan guru pun dia ada stres ni. Kata malam tadi tuan guru kita mengajar kata, dia stres tak? Ada stres. Stres yang semua orang ada. Dan kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada tu sebenarnya ada dua kemungkinan. Sama ada dia cuba berbohong ataupun dia tak faham, itu stres. Stres yang ada pada semua, ada pada saya, ada pada tuan-tuan. Dan kalau ada, dia normal. Dinamakan sebagai eustress. Ejaan dia EUSTRESS. Eustress. Dia tak panggil EU. Macam perkataan Europe. Dia tak panggil kan? Europe. Eustress. Eustress tu normal. Yang kita tak mahu ialah distress. DISTRESS. Itu yang kita tak mahu. Jadi eustress ni ada pada semua orang. Normal. Itu sebab dia kata having stress is normal. Kalau kita ada stress ni normal. Yang dimaksudkan stress yang normal tu pula eustress. Okey. Macam mana kita nak tahu itu eustress atau distress? Macam senang ya. Macam saya sekarang mengalami stres tapi dipanggil eustress. Kalau eustress, kita masih lagi boleh berfungsi dengan biasa, dengan keadaan biasalah. Maknanya kalau patut saya bercakap, saya boleh bercakap. Tapi kalau saya sampai tak boleh cakap, saya tahu saya kena sampaikan kuliah ni, tapi saya tak tahu apa nak cakap. Apa tak cakap? Itu bukan eustress ni, distress. Orang perempuan, kita ambil contoh perempuan, ada banyak kerja kat rumah kan? Tapi kalau dia masih lagi boleh pergi kat washing machine, boleh pergi lagi kat dapur, kerja dia tu berjalan lagi, walaupun dia cakap stres, itu eustress. Tapi kalau dia dah kata banyak kerja betul, tapi dia cakap banyak kerja, tapi tak gerak, itu bukan eustress, itu distress. Boleh? Okey. Okey. Siap tak dapat kerja? Ada stres tak?
Ada, tapi pergi kerja masih lagi tahu kena masuk kerja pukul 8, boleh balik pukul 5, betul. Sampai kat kerja kita tahu kena punch card, lepas tu tengok buku log, check apa kerja. Tapi ada rasa tertekan kan? Itu dia panggil eustress. Tapi kalau dah tak tahu dah waktu kerja, jalan nak pergi kerja tu pun tak tahu dah. Patut jangan kalau pergi lalu jalan mana? Sudah. Kan? Tiba-tiba menyimpang pergi ke Lubuk Kedan pula. Sampai ke Lubuk Kedan, macam aku nak balik kampung. Boleh kan? Aku macam nak balik kampung. Itu dah panggil distress. Lagi tanda saya bagi kan. Kadang orang tanya kita, macam-macam orang tanya kita, tapi kita boleh jawab lagi tak? Boleh jawab lagi. Kata orang tanya, Riz, macam mana nak pergi Londang? Itu orang Londang kan? Kau ada sekarang, kau ke mana? Aku tak tahu aku ke mana. Cuba kau cerita, apa yang kau nampak dekat tu? Aku nampak dia tulis Camp Terendah. Gate Camp Terendah. Okey, gate tu macam mana? Oh, itu kau ada kat Sungai Udang. Kan? Kita pun bagi perumahan cantik kan? Tapi kita tertekan, ada juga tak? Itu pun tak boleh. Kita ada, tapi kita sendiri boleh bagi tak? Tapi kalau kita bercakap macam ni, orang tanya kita, baca je lah. Apa lah, kita dah mula cakap macam tu, bermakna itu dah ada tanda distress. Itu pun tak boleh, kan? Itu pun tak boleh buat. Kata kat rumah, katalah orang perempuan, kita duduk depan, kita tanya dia, dia duduk depan, dia nak rehat, kita pergi kat dapur, kita kalau nak buat air sendiri, kita pun tanya, yang mana gula yang? Dia boleh jawab, dia kata, abang pergi kat mana tu? Dekat peti air, dekat sebelah peti air tu ada tu, rak ada, abang tengok yang putih tu, ada 3 tu, ada motor 1, garam 1, gula 1, kan? Abang jangan ambil yang tudung ungu tu, itu Ajinomoto. Kalau tudung pink tu, itu garam. Abang ambil yang putih tu, itu gula bang. Kan? Itu dia stres juga tu. Tak tahu. Orang tuanya cantik je lah kan. Tapi dia bagi tahu pedoman cantik. Tapi kalau dia jawab, cari je lah. Gula pun tak tahu. Itu dah di stres. Boleh deh? Sikit-sikit dan panjang cerita tu. Itu nak define. Saya mendefinasikan eustress dan distress tu guna contoh. Tak mau guna apa perkataan yang ilmiah, perkataan ilmiah dia kata stress is ... Apa ni kepada kan? Itu budak nak biasa kat universiti belajar macam tu lah. Tapi kita ni tujuan kita belajar ni kita nak praktis supaya lepas ni kita boleh ukur lah. Aku ni eustress ke distress? Ni kita nak mesyuarat agung ni kan? Saya stress tak? Stress. Tapi saya okey lagi, boleh makan, boleh minum. Apa tak stres ni? Sebab mesyuarat agung kita ni mesti berjaya melantik pengurusi yang baru dan ADP yang baru. Kalau tidak, persatuan tu boleh bubar. Betul dia dah? Saya dah tak boleh jadi pengurusi dah. Pasal perlembagaan kita telah diubah pada tahun 2016. Seseorang itu tidak boleh menjawab jawatan dalam jawatan kuasa persatuan dia lebih daripada 2 penggal betul-betul. Pertama guna letak jawatan, lepas tu orang lain. Din ke siapa-siapa kan? Bila? Yang di Parlimen boleh tak? Ada betul. Parlimen macam mana? Tu dia perlembagaan persekutuan. Itu apa ni? macam mana? Jawab dengan negeri. Tu, tapi kita pakai perlembagaan persatuan kita. Baik. Okey. So, tapi saya okey je lagi. Boleh boleh pergi lagi banyak tanah, boleh makan lagi apa capati dekat Alur Gajah. Capati dekat Alur Gajah sedap. Tahu tak mana? Dekat pasar tu di Pakistan jual kan, sedap pun. Waktu dia punya tu kambing kan. Okey. So, jadi kena tahu eustress yang macam mana distress. Jadi elakkan sampai jadi distress. Sebab balik kalau dah sampai distress tu tak rawat juga, Allah Akbar, dia boleh pergi kepada satu tahap lagi depress. Depress tu dah jadi masalah. Depress tu depression, kemurungan. Orang kemurungan ni jumpa kaunselor pun kaunselor tak boleh ambil kes tu. Kaunselor kena rujuk dia kepada psikiatris. Pergi hospital jumpa psikiatris. Siapa psikiatris ni? Doktor perubatan. Dia ada degree dalam perubatan, kemudian dia ada master dalam psikologi. Jumpa dia. Mengapa?
Mengapa kaunselor tak boleh tolong orang yang depression ni? Pasal orang yang dah kemurungan ni, dia punya kecelaruan lebih kronik, jadi dia kena makan dulu obat supaya dia tenang. Lepas tu baru boleh buat kaunseling. Jadi kaunselor tak boleh bagi obat. Kaunselor, kalau macam saya kaunselor, saya bagi obat, kata Syam jumpa saya kata Syam, minum air ni Syam, boleh reda. Kalau dari segi etika kaunselor, salah. Sebab kaunselor dia punya pendekatan hanya melalui perbincangan ataupun celik akal dia. Dia tak boleh bagi benda yang diminum, benda yang disapu. Katalah Pak Din datang jumpa saya, pening kepala nak buat sesi kaunseling. Saya layan. Lepas tu saya kata, Pak Din senang je ambil ni tiger balm ni satu. Tak boleh. Saya tak boleh. Walaupun saya tahu kalau sapu tiger balm ni okey ni, tapi saya kena elak daripada bagi benda yang dalam bentuk boleh disapu, boleh dihidu, boleh ditelan, sebab itu dia punya etika. Jadi kalau depression saya tak boleh ambil lah, tapi saya tahulah Syam ni, contoh Syam ni mungkin dah boleh rujuk ni. Macam mana satu kes saya tu, tak boleh sebut di mana seorang pelajar ni, dia masuk Dewan Kuliah, dia dah buat hal sampai pensyarah dia pun pening kepala. Pensyarah dia cakap dia tak mau dengar, lepas tu dia buat apa yang dia suka. Dia nak makan-makan, dia nak menyanyi-menyanyi kan. Pensyarah pun rujuk kes ni kepada pihak tertentu rujuk kepada saya. Saya kena sebut tertentu supaya tuan-tuan tak tahu benda itu berlaku di mana. Itu etika, saya tak boleh disclose. Bila rujuk saya buat kes tu, contoh ini cerita benar. Dia masuk, kita tahu orang ni ada masalah. Orang yang okey, yang normal, kalau dia sampai kat pintu bilik kita, dia akan Assalamualaikum. Cara dia bagi salam tu pun kita tahu. Tapi kalau Assalamualaikum, dia datang minta tolong, bagi salam macam digegah lah. Tapi kita tahulah, satu kita tanda ini ada tanda-tanda tak normal ni. Lepas tu kalau nak test, kita diam dulu, kita jawab perlahan. Waalaikumsalam. Dengar tak dengar? Dua. Lepas tu dia ketuk pintu, gong. Tiga. Budak ni memang banyak. Ini bukan eustress ni. Kalau stres ni tidak distress. Lepas tu kita pun pergi pintu, kita pun Waalaikumsalam. Dia pun ada orang rupanya jawab lah sampai 3 kali. 3, 4 aku tanda. Lepas tu kita suruh masuk macam orang buat sesi kaunseling ni, dia menghadap kaunselor duduk berdepan. Tiba-tiba dia tak mau menghadap gitu. Kita kat situ dia pandang itu. Kita pun layan tu, nama siapa, nama Ali ya. Ya, kan. Sembah Ali, pandang saya, tak boleh pandang. Kan? Apa pula? Nanti kalau saya pandang cik akan jadi macam saya. 6 dia tanda kan, ada masalah apa pula aku dah jadi macam dia. Lepas tu kita sembah-sembah lagi, kita kata cuba pandang, tengok jadi apa. Saya pun nak tahu lah. Dia pun pandang saya, sembah. Lepas tu saya kata, jamaah ni, tadi Ali kata kalau Ali pandang saya jadi macam Ali. Tapi saya tengok saya macam saya juga, Ali macam Ali juga. Tak lama lagi jadi. Jadi saya sebenarnya mengutip maklumat dia ni normal tak normal, dia ni normal tak normal. Nampak macam saya sembang biasa je. Lepas tu saya layan lah, saya dah ada 10 poin menunjukkan dia tak normal. Okey, rahi dia saya kata, lepas tu okey ni, nanti jumpa saya minggu depan. Tak apa, hari boleh balik dulu. Jadi lepas tu saya buat report lah. Report, panggil keluarga dia, saya kata, bang, kalau abang nak percaya, kalau tak percaya, saya tak tahu apa. Jadi saya punya dapatan, anak abang ni mungkin perlu dihantar ke pusat rawatan yang betul lah. Pada saya pusat rawatan yang betul, pergi hospital, di situ ada psychiatrist. Ya? Tapi abang kena pergi dekat klinik rawatan luar dulu, sebab doktor tu akan, tapi abang bawa surat saya. Dan masuklah dia ke hospital berkenaan. Saya tak sebut juga hospital itu, sebab kalau saya sebut tuan-tuan tahu tak kawasan mana pula kan. Jadi dia pergi ke hospital tu, duduk tak lama, lagi 3 bulan je. Sebab kita kalau ada masalah, kalau kita dapat kenal pasti penyakit apa
yang sebenarnya kita rujuk kepada tukang rawat yang betul, masalah tu insyaAllah cepat selesai. 3 bulan lepas tu keluar dia, selamat dia daripada terkena penyakit mental yang parah. Tapi bila gitu pergi sasah dengan apa bulu bambu lah apa semua, walhal budak tu masalah psikologi je, bukan ada jin kacau apa kan, bukan ada apa semua. Jadi akhirnya masalah tak selesai. Contoh ada satu kes, memanglah bila dah kena macam tu, semua orang kena dia stres ya. Dan yang kena sakit tu pun stres juga. Cuma kita kena cek, oh ini distress, ini nak pergi ke mana dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan, stres ni ada 2 tadi. Jadi dah buat beza tu Jadi kalau you stress tu normal, tak apa. Cuma cek dia jadual kita ikut. Nak elak daripada dia jadi distress, kena ikut jadual tu lah. Tapi jangan buat jadual kehidupan yang terlalu ketat. Tak ada. Jadual kehidupan yang terlalu ketat macam ni. Semua perkara mesti diselesaikan hari ini. Hidup atau mati mesti selesai. Ada 10 perkara yang hidup atau mati hari ini mesti selesai. Itu kita akan mengalami distress. Jadi dalam satu hari itu jangan banyak sangat benda berat yang kita mesti selesaikan hari ini juga. Misalnya saya ambil contoh budak biasa lah. Anak-anak kita belajar kat universiti, dia last minute study. Betul tak? Jadi minggu ni ada 3 assignment yang mesti dihantar, 3 tugasan yang mesti dihantar. Dan kemudian minggu ni juga ada 3 quiz yang dia ambil. Dan 3 assignment, 3 quiz tu dia tak buat persediaan awal. Hari ni, hari Ahad ni baru nak pulun. Hari Isnin 1 paper, hari Selasa 1 paper, hari Rabu 1 paper, hari Ahad baru nak pulun. Dia akan mengalami stres. Tapi kalau dia buat perancangan yang berperingkat, tak ada masalah. Sebab setiap tugasan itu dia ada tempoh masa, betul? Ni awak hantar sebulan lagi. Ni awak punya quiz akan diadakan pada awal bulan. Pensyarah dah bagi awal. Macam tu juga kita dalam kehidupan di tempat kerja, betul tak? Bukan semua kerja yang mesti pegawai kita bagi pagi tadi, pagi itu juga kena selesai. Ada yang dibagi seminggu yang lepas, ada yang dibagi 2 minggu yang selepas. Dalam kehidupan kita keluarga pun ada banyak. Kita dah ada anak dah. Siapa dah ada anak apa? Yang kahwin berapa banyak? 1. Belum lagi? Belum lagi. Macam mana saya berasa macam dah buat pergi kahwin? Belum kan? Berapa orang anak yang dah mungkin akan kahwin lah dalam waktu terdekat ni? 2 dah ada dia sebut-sebut dia nak kahwin. Buatlah perancangan kan. Yang patut-patut jangan bila dia hari dia nak kahwin lagi sebulan tu baru kita fikir macam mana nak buat bajet. Maksudnya kita dah ada anggaran dah, mungkin lagi 2 tahun ada anak ni nak kahwin kan. Kita dah buat persiapan lah. Bukan sampai perlu kumpul duit banyak pun, tapi kita buat pertimbangan. Okey, dalam masa 2 tahun ni kalau aku kumpul duit pun berapa banyak aku. Jadi majlis harta tu sebenarnya boleh buat start macam mana kan. Jadi kita dah tahu bila anak nak bincang je dah, kau jangan nak buat dekat hotel besar kan. Kau pun gaji 1,200 je, kau boleh kumpul sebulan berapa je. Abang menolong kau pun abang boleh kumpul sebulan berapa je. Dah dia buat kat taman je, buat tu dekat surau tu dah siap dah. Aku wakaf tu kami cantik, aku buat plumbing tu. Lepas tu masak betul-betul kat surau kan. Buat makan. Kau menikah kat surau, lepas tu makan beradab kat situ kan. Lepas tu surau bayar sikit. Baru nak casap. Macam repair sekarang ni, mungkin tak lama lagi masa aku nak guna gitu. Masa aku datang tanya orang tu bayarlah apa yang masuk dalam surau. Oi, kalau orang buat kulit kahwin kat itu banyak je kan. Tapi kita kawal lah, jangan dia buat apa. Buat kulit kahwin kat surau, ada karaoke pula tu. Lagu semua hanyut laut dia. Kan? Itu tak boleh apa? Tak boleh. Nak buat kulit kahwin dekat surau dengan satu syarat, tak ada apa? Tak ada karaoke yang DJ lagu Cloud tu. Boleh lagu apa? Boleh kasidah apa semua boleh. Tak kena letak begitu. Tidak, kalau dari awal kita tak tu kita stres. Nak jawab kawan kita stres. Kan? Ini boleh buat kat surau tapi tak maaf lah. Satu ni kita jaga. Kan? Nak karaoke tak ada lah. Kan?
buka nasyid tak kurang, nak buka selawat tak kurang. Tapi kalau you nak karaoke, buka lagu apa, baik, boleh ya? Okey. Baik, saya nak tutup sikit ya. Banyak sebenarnya macam mana nak kawal stres ni. Sebenarnya stres tu berpunca daripada diri kita, bukan orang lain, bukan persekitaran kita. Macam contoh ni, kan kita berada di dalam majlis yang sama, betul? Mengapa berbeza-beza? Kalau ada orang okey, ada orang tak okey, ada orang gelisah, ada orang tak gelisah. Macam kita bawa kereta dalam kesesakan lalu lintas, kita berada dalam jam yang sama. Ada orang relax, ada orang dah main horn. Dia duduk atas lori tu, nampak apa kat depan, lagi kuat horn dia. Kalau persekitaran itu menyebabkan kita stres, maknanya kita berada dalam persekitaran yang sama. Kalau seorang stres, semua stres. Tapi bukan. Kalau orang lain yang boleh menyebabkan kita stres, sebenarnya rugilah kita punya kehidupan. Sebab kehidupan kita patut kita lah urus. Apa pasal kita ditentukan oleh orang lain? Saya punya kehidupan, saya jadi stres sebab apa? Syam lah. Ruginya sebab kehidupan kita. Lepas tu nanti jumpa imam, stres lain pula. Jumpa Pak Wazian, stres lain juga. Jadi bukan. Kita stres tu sebenarnya puncanya pada diri kita. Jadi kita kena tahu bagaimana nak urus diri kita. InsyaAllah kita berada dalam keadaan macam mana pun, InsyaAllah kita steady. Kita jumpa siapa pun, InsyaAllah kita steady. Tapi kalau kita tak tahu nak urus diri kita, kita jumpa orang baik, kita jadi baik lah. Walaupun memang ada pengaruh tu, tapi dia berbalik pada diri kita. Allah letakkan tanggungjawab tu ke atas diri kita. Dekat akhirat kita tak boleh kata, saya jadi jahat ni pasal kawan dengan budak jahat ni. Tak ada. Saya jadi jahat kerana kau pilih untuk jadi jahat. Begitu juga kau jadi baik, kau pilih untuk jadi baik. Berapa ramai orang berkawan dengan orang baik tapi dia tak jadi baik. Pasal apa? Dia tak pilih untuk jadi orang baik. Berapa ramai juga orang bapa dia ulama tapi dia jahat bukan main. Bapa dia ulama tapi dia jahat bukan main. Pasal apa? Dia pilih. Jadi kita yang pilih. Jadi lepas ni buat pilihan yang betul. Maknanya di antara perkara penting dalam hidup ni, kalau kita kait dengan stres, kita kena pilih. Nak hidup stres kan tak hidup. Ada benda patut fikir satu, jangan fikir banyak-banyak. Kadang masuk pada yang sama tu kita nak fikir semua perkara. Pening lah. Ada perkara kita boleh fikir setakat ni, jangan fikir lebih. Misalnya dah Allah kata roh tu rahsia dia bagi tahu sikit dia. Kita nak fikir lebih-lebih tu apa? Kita macam mana sampai pening kepala kita. Soal rezeki ni Allah dah jamin. Allah suruh kita merancang berusaha je. Lepas tu jangan fikir lebih-lebih. Buat perancangan, usaha dah. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, rancang, usaha. Jangan lupa fikir sampai kita masuk zon bukan zon kita. Itu hak Allah. Kita nak fikir sampai nak seolah-olah nak menentukan Allah mesti bagi kita. Tak boleh. Jadi cara kita berfikir. Kemudian tengok cara kita berfikir salah juga, kita stres. Salah satu cara untuk mengelakkan stres, bila kita nak urus dunia ni, kita kena fikir akhirat. InsyaAllah tak stres. Kita nak urus dunia ni, kita kena fikir akhirat. Cuba baca surah Al-Mulk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal haya. Kan? Sebut apa dulu? Hidup ke mati dulu? Dalam ayat tu sebut mati dulu kan? Lepas tu baru Allah sebut hidup. Jadi banyak ayat dia sebut akhirat, baru sebut dunia. Betul? Jadi tuan-tuan, kita fikir akhirat, kita fikir tentang kematian kita, insya-Allah kita urus dunia ni lebih tenang. Contoh kita sentiasa ada dalam fikiran kita kehidupan di akhirat itu, kehidupan yang kekal, yang abadi, tempatnya hanya ada dua, sama ada syurga atau neraka. Kita nak masuk ke syurga. Jadi itu sentiasa ada dalam fikiran kita.
kita akan mati, hidup di dunia ini tak kekal. Itu sentiasa ada dalam fikiran kita, dalam kita. Jadi kalau ada ujian datang daripada orang keliling, kadang-kadang orang curi barang kita kan. Katalah orang curi kita punya apa? Tak mau kan ada pula orang curi tu Katalah orang curi apa? Kakak surau ni orang curi pokok hati-hati. Imam datang nak pokok hati-hati, tiba ada orang curi. Ketika itu datang ingatan kita kehidupan akhirat. Ketika itu datang ingatan kita, aku akan mati, dunia ni tak kekal. Kalau aku ke akhirat besok, aku nak masuk syurga. Kalau lepas aku mati besok, aku tak mau azab ni. Jadi aku patut aku punya pilihan sekarang ni. Aku sabar ke aku mengamuk maki sana sini. Jadi tu kita. Apalah. Okey, aku nak membazirkan, dah duit tak dapat, pahala pun tak dapat, atau macam mana? Aku tak apa, duit tak dapat tapi pahala dapat. Ya Allah, aku sedekahkan kat orang tu. Lepas tu okey, aku nak doa dia yang baik-baik ke aku nak doa dia yang buruk-buruk? Dia dah ambil barang aku ni. Kalau aku doa dia yang buruk-buruk ni jadi lebih jahat, ramai orang mendapat lebih banyak musibah. Aku doa dia untuk yang baik. Ya Allah, ada orang dah ambil ni pasu aku ni, aku tahu ya Allah apa jadi kalau asbab dia ambil pasu ni, tiap kali dia tengok pokok hati-hati ni dia teringat nak sembahyang. Sebab dia ambil pokok hati-hati tu kat suruh. Selamat kita. Tapi kalau kita urus dunia kita, kita fikir dunia, kita terlupa akhirat. Kita urus dunia kita, kita fikir syurga dunia, kita terlupa syurga akhirat. Banyak stres bang. Banyak stres. Baik tuan, seperti yang kita jadikan tadi itu bau start lah sebenarnya, kita stres kan. Jadi cukuplah saya reka banyak poin tu. Poin yang paling besar, kalau tak mau di-stress dalam hidup, setiap perkara yang kita urus dalam dunia ni, kita fikir apa implikasinya selepas kita mati. Apa implikasinya bila kita berpindah ke alam kubur. Apa implikasinya apabila kita berpindah ke alam akhirat. InsyaAllah lagi tenang. Sudah masa tu. Okey, kita tangguh dulu. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Terima kasih kepada tuan-tuan kerana hadir. Mudah-mudahan Allah terima ini sebagai ibadah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.